Okey, Assalamualaikum dan selamat petang bersama Dr. Z kembali bersama dengan channel Ultra ataupun Everything About Ultra ataupun korang nak fikir tentang luar biasa. Okey, aku harap you all sentiasa sihat. Tolong share information petang ni. Tajuk dia memang best. Okey, so korang boleh share apa benda yang aku nak share benda ni lah. Okey, something yang ilmu ataupun something yang you all boleh fikir. Okay, especially dalam dunia kita yang serba kekurangan ni, yang serba di dalam tandus tak boleh bergerak banyak. Jadi inilah cara yang terbaik aku boleh share information ni dengan you all. So you all pun boleh tolong aku share je ataupun like, yang tak belum like lagi fanpage Ultra Novik, supaya banyak information ataupun tips ataupun benda yang korang boleh tak pernah terfikir boleh fikir. Kadang-kadang ni kita perlukan momentum, idea ni untuk bergerak ke depan. Jadi kita boleh nak diri kita ni jadi yang luar biasa. So kerana luar biasa ni perlu ada, semangat luar biasa ni perlu ada supaya kita boleh bergerak ke depan dengan lebih cemerlang. Okay, so thank you very much. Siapa yang tengah lihat aku live, tak pun boleh share sekarang, dan aku boleh share information ni, banyak benda lah aku nak cakap di hari ni. Okay, so topik yang aku nak share dengan you all petang ni istimewa sikit. Tajuk dia penjara atau syurga. Since semua orang you all ni tengah duduk rumah, bolehlah faham kot tajuk yang aku bagi ni. Mungkin korang boleh text aku ataupun boleh bagi opinion. Apa itu penjara, apa itu syurga yang korang rasa lah. Okay, so bersama kembali aku Dr. Z akan kembali membuat satu sharing ataupun information ataupun sembang-sembang santai dalam channel Ultra ni, sebab aku nak korang boleh jadi luar biasa. Okay, so stay tune. Okay, apa itu penjara? Penjara kan, penjara ni macam satu situation korang dalam, kalau korang buat mencuri ke, buat satu kesalahan ke, ada banyak penjara ni, banyak level dia kan. So kalau kena tangkap tu, first thing memanglah korang kena masuk lokap. Aku bukanlah polis ataupun lawyer nak cakap, tapi itulah yang aku faham secara pandangan awamnya. Kita kena tangkap, masuk dalam satu bilik kurungan ataupun lokap. Okay, dan tunggu whether kita ni boleh balik ke tak, ataupun kalau kita kena disabitkan kesalahan, bermakna kita kena letak dalam satu tempat yang very konklusif. Lepas tu kalau kau betul-betul salah dan kau akan dibicarakan, kau akan dimasuk ke dalam penjara lah. Okay, tapi jangan sempitkan pemikiran korang tu dengan penjara macam tu. Okay, so sekarang ni kalau aku nak relate balik penjara ni dengan dunia korang ni, macam sekarang ni lah. Okay, bermakna korang tak boleh nak bergerak. So bermakna penjara ni adalah satu ruang yang mana korang ni dikawal. Okay, tak boleh buat macam-macam benda sangat lah. Okay, sebab kalau kehidupan biasa korang boleh bergerak, minum, tiba-tiba korang kena tangkap kerana mencuri ataupun ada buat benda yang tak betul, korang kena masuk lokap, dan korang tak adalah masuk penjara je korang tak boleh gerak langsung, ketat macam ni kan, tak boleh gerak. Tak, bukan maksudnya itu. Bermakna penjara ini ditetapkan oleh sesuatu rules ataupun protokol oleh sesuatu komuniti ataupun negara tu, untuk membuatkan korang ni berada di satu situasi yang agak susah sebab korang dah buat kesalahan. Okey, sesiapa yang baru tengok live aku ni, terima kasih. Aku Dr. Z akan kembali membicarakan banyak benda tentang macam mana kita nak menjadi luar biasa, dan kehidupan kita ni perlu jadi luar biasa supaya kita ni lebih cemerlang hidup, dan supaya anda tidak menghampakan harapan orang sekeliling anda tu, termasuklah keluarga anda, pelanggan anda, klien anda, atau siapa sajalah yang korang ada sekeliling korang yang selama ni korang rasa big why tu penting pada you all. Okay, so tajuk petang ni adalah penjara atau syurga. Hashtag duduk rumah. Okay, duduk rumah ni pasal apa? Semua you all tu duduk rumah sekarang. Okay, so thank you for watching. Boleh share. So aku balik pada cerita balik tadi, penjara satu keadaan di mana sesuatu ruang yang betul-betul konklusif ataupun telah designated-kan, dikhususkan untuk seseorang ataupun berkumpulan. Bermakna kalau korang duduk, kalau korang buat kesalahan, sesuatu kesalahan tu korang kena duduk. Okay, tapi bukan, tak semestinya korang akan buat kesalahan. Itu yang kita selalu nampak kan, penjara tu lokap. Okay, penjara yang betul lah. Okay, tapi penjara juga kalau dalam situasi macam ni, sebenarnya korang dalam penjara juga kan, sebab
korang masih kena duduk dalam rumah. Sebab kalau korang keluar, korang akan boleh ditangkap ataupun didenda. Okay? Sebab sesuatu yang berlaku di luar sana. So bermakna langkah-langkah yang berwajib ambil ni bermakna kita kena macam kena kurung sebentar lah, cerita dia kat sini kan. Tapi kita masih boleh gerak di luar sana. Sebab tu live aku ni sebenarnya, semua live aku ni sebenarnya dalam rumah. Okay? So setup rumah ni dia macam galeri lah. Okay? Kalau korang tengok kat dinding belakang ni, ini bermakna kita banyak kepada style industrial design ataupun brutalist. Brutalist ni nanti aku explain lah siapa yang pernah jadi aku tolong design projek orang tu, rumah ke, pejabat ke, kafe ke, dia faham lah apa tu brutalist, aku dah explain. Okay, brutal ni banyak benda-benda yang raw lah, kita tak campur dengan kalau ada dinding tu cantik dengan dinding yang normal, kita tak cat, dia biar je. Okay, so itulah natural, macam kayu kan. Macam kursi ni rotan, macam kursi yang aku duduk ni kayu dia campur lah. Okay, cengal pun ada, meranti pun ada kan. Jadi kalau kita cat kayu ni, warna asal tu akan habis. Sama juga yang dinding ni, sebab tu aku tak nak dinding ni dicat. Okay, so itulah konsep ataupun idea ataupun gaya brutalis. Brutalis ni kalau korang nak faham, korang tengok Bank Negara Malaysia, kan, Bank Negara Malaysia yang original tu, yang dekat KL tu, macam mana Bank Negara tu wujud dan sampai sekarang dinding bangunan Bank Negara tu pakai konkrit dengan simen je. Tak payah cat kan. Jimat sikit lah duit kan. Itu luar biasa tu. Sebab bangunan macam tu lebih tahan lama daripada bangunan moden yang kita ada sekarang ni. Sibuk nak cat kan. Bermakna tak sustain lah. Bermakna kos lebih tinggi. Dan bila cat ni ada situasi ruang UR akan jadi panas. Kerana konsep cat sekarang ni ataupun teknologi cat tak sama macam teknologi masa dia orang menggunakan teknik mengecat zaman post-war dengan pre-war kan. Sebab dulu menggunakan cat dia menggunakan bahan-bahan natural. Tapi sekarang kalau korang cat dinding, korang menggunakan cat-cat yang korang beli dekat acrylic paint, yang macam brand-brand yang aku tak nak sebut ni lah. Okay? So teknologi sekarang adalah membuatkan cat tu, kalau korang ada dinding yang merekah, bila cat, bila tu akan tutup. So bila tutup, dinding ni akan jadi panas sebenarnya. Okay, sebab tu kalau korang tengok rumah kedai lama, bangunan kedai lama, bangunan kerajaan yang lama tahun 50-an, 20-an tu, kalau korang masuk rumah dia orang sejuk. Mana ada aircon zaman tu kan, tapi korang boleh rasa kesejukan tu kan, walaupun korang dalam penjara, mesti sejuk. Okay, sebab kalau aku nak ceritakan asal aku ke Taiping, penjara pertama dekat Malaysia ni asal dia di Taiping. Lepas tu penjara Pudu. Aku dah sepak kenapa aku nak cerita pasal penjara ni. Interesting kan. So balik pada cerita tadi tu, bermakna penjara bermakna korang duduk dalam satu tempat ataupun satu tempat yang telah dikhaskan tak boleh bergerak macam biasa. Okay, kalau korang bebas, korang boleh bebas mana-mana kan. Sama juga negara kita ni, sebelum wabak COVID-19 ni berlaku pun sebenarnya korang pun ada ikatan, korang tak boleh keluar masuk negara orang. Betul tak? Sebenarnya itu penjara yang lebih, kita kata yang lebih luas. Bermakna korang kalau korang nak cross ke Singapura, korang nak cross ke Thailand, nak cross ke Jepun, nak ke US, nak ke London, bermakna korang kena ada pasport. Pasport tu lah. So bermakna secara tak langsungnya negara Malaysia ni pun ada sempadan. Sempadan tu adalah penjara untuk rakyat Malaysia lah, tak boleh bergerak sesuka hati. Okay, so itu penting. So aku nak ceritakan penjara tu. Okay, syurga. Macam mana syurga ni kan. So tapi sebelum aku ceritakan syurga, penjara ni kadang-kadang orang rasa dia tertekan. Okay, tapi aku tengok bahawa ni dah cerita movie atau cerita sebenar kan. Kalau penjara, aku tak nak masuk penjara lah. Okay, tapi aku pernah tengok 2-3 penjara lah. Taiping aku pernah masuk, penjara Pudu aku pernah tengok. Sungai Buloh aku tak pernah pergi. Sebab aku tak pernah melakukan kesalahan. Hopefully tak ada lah kan lepas ni kan. Tapi kalau korang ada experience tu, boleh share. Siapa pernah masuk penjara boleh share lah. Kita boleh share kat sini. Sebab aku nak experience kan macam mana penjara tu. Tapi kalau overseas punya penjara tu macam-macam. Okay, ada yang penjara kat Middle East tu ada satu tempat yang tu aku baca 3 kaki je sel dia. Okay, tapi aku tengok ada banyak movie dekat luar sana, ada penjara yang macam kat Mexico tu dah macam bilik dorm, macam bilik asrama pula. Dan satu sel tu adalah 15-20 orang boleh duduk, lepas tu siap boleh ada minuman dan makanan, ada TV pula kan. Special tu aku negara tu. Kau tengok kat Mexico macam mana kan. Lepas tu Alcatraz, penjara yang hebat ni banyak tempat. So selalunya penjara ni orang create movie lah. Sebab kenapa? Benda tu interesting. Sebab benda tu orang terpaksa terikat dalam satu situation yang tak pernah berlaku.
Dia boleh jadi luar biasa, tapi luar biasa macam mana perspektif korang tengok tu? Adakah perspektif luar biasa tu adalah positif ataupun negatif? Okay, yang selalu kita nampak ni negatif. Sebab tu Allah ciptakan syurga. Ini aku nak cerita. Because syurga ni ada, kenapa? Because kita nak umat manusia ni tahu sebenarnya ada tempat yang lebih hebat dan completely ultimate. Tak ada tolak bandingan, itu ciptaan Allah SWT. Okay, bila kita digambarkan kena ada bentuk, sebab dalam Quran banyak ceritakan pasal syurga ni kan, macam mana Adam dan Hawa ceritanya. Okay, aku bukan ustaz tapi aku boleh ceritakan sebab itu yang aku dapat daripada ustaz aku, guru aku yang banyak cerita ni, aku dapat nampaklah sikit perspektif syurga tu macam mana kan. So kalau tak ada syurga, tak ada yang mood syurga tu, bermakna korang nak buat ibadat ke? Korang nak sampai ke tempat ultimate yang paling best ni kan, bermakna adalah sesuatu benda yang kita believe, yang kita tahu kita mesti capai tahap tersebut supaya kita ni hidup selama-lamanya dengan keadaan yang terbaik, the best of the best. Okay, so kalau syurga ni tak ada, kau bayangkan amalan kita ni ke mana? Kita ada objektif kita nak mencapai ke tahap yang lebih luar biasa tu kan. Sebab tu konsep jannah ni memang dah ada. Bukan konsep lah, aku tak boleh cakap konsep sebab dalam kitab Allah ni kita tak boleh samakan benda yang kita nampak kat dunia ni. Dia lebih hebat. Okay, aku tak boleh nak define benda tu. Tapi benda tu memang kita kena ada istiqamah dia, kena ada tasawuf dia sampai bila kita sampai kat atas tu. Okay, jadi bukan atas pun sebab dia boleh jadi kat mana-mana. Okay, tapi perspektif mata manusia ni, kita tidak boleh berbuat. Nak capai satu tempat tu, kita kena ada imagination, kita kena ada ilham dahulu, kita ada pendapat. Contohnya, kita kena ada experience. Okay. Kalau you all tak ada experience, bermakna korang tak percaya benda tu korang boleh capai. Contohnya, orang ni renovate rumah kan. Kenapa aku nak renovate rumah? Kenapa aku tak boleh duduk biasa-biasa je kan? Kalau duduk biasa-biasa, duduk kat rumah tu kan. Kenapa kau nak cari rezeki lebih-lebih, kumpul duit banyak-banyak, okay, untuk anak bini korang dan korang upgrade rumah? Kan? Tak kan? Sebab Allah dah bagi rezeki korang tu supaya korang mampu membuat sesuatu, supaya korang boleh tolong orang lain. Bermakna satu, memanglah tempat tu korang nampak cantik. Sebab orang masih kat Malaysia ni, sebab bila aku present dekat overseas, dia faham kena keperluan designer tu ada tau. Ini cuba kena relate sikit lah. Art tu ada lebih hebat kan. Dalam Islam pun ada art. Okay? Dan aku kecewa sikit sebab kat Malaysia ni orang banyak tak faham tentang art dan design. Kenapa perlu ada design? Kalau korang tengok, okay, disebabkan negara tu dikongkong, dia orang boleh menghasilkan produk-produk yang best. Okay, kalau tak percaya kau tengok Jepun, kalau tengok US, kalau tengok Singapura pun cukup lah. Okay, sebab dalam pendidikan awal dia, design ataupun art tu memang dah diterapkan. So zaman kita dulu, para pemimpin kita tak banyak nampak benda ni berlaku. Cuma selepas merdeka tu, adalah government nampaklah orang-orang yang talented, especially yang putera dihantar ke overseas belajar macam design, arkitek, time tu lah. Tapi dalam sistem pendidikan Malaysia tidak ada. Aku harap siapa yang dalam tak kisahlah dalam kementerian ke orang ke, aku pun boleh cakap pasal benda tu. Sebab kalau you all tak terapkan art design tu dalam pendidikan kita sejak awal di bangku sekolah ataupun sebelum kindergarten, masalah tu. Maksud aku, kreatif tu tak ada. Dia ingat arts ni tak penting. Okay, jadi sebab tu aku cakap pendidikan kita ni macam penjara juga sebenarnya. Okay, so zaman dulu tak. Okay, sebab sibuk dengan sains teknologi. Padahal arts dengan design tu penting. Sebab dalam arts lah korang ada lawyer, dengan arts lah korang ada hakim, dengan arts lah korang bisnes yang wujud terer-terer tu. Okay, dengan arts, sebab arts mengajar korang jadi kreatif, bukan melukisnya tu sebab, tapi mediumnya adalah melalui lukisan. Macam lukisan belakang ni kan, ni art kan. Okay, so nak cerita ni memang heavy sikit lah tajuk dia, tapi interesting sebab aku ni cerita pasal penjara. Jadi jangan gunakan minda kita ni jadi penjara. Nampak benda yang kreatif, tak boleh lah. Benda colourful dah menggelabah, tak boleh. Okay, sebab ada kala lah korang boleh selamat di dunia ni. Nak buktikan. Kerana warna lah, kalau tak ada warna, korang memang tunggal langgang korang masuk hospital. Contohnya, kau bayangkanlah lampu traffic light tepi jalan tu, ada warna ke tak ada warna? Okay, kalau tak ada warna, dah lama orang melanggar. Okay, mesti ada kuning, mesti ada merah, kuning atau orange, ataupun hijau, dekat situ lah isyarat lalu lintas. Betul kan? Itu art tu sebenarnya. Siapa yang cipta? Bukan engineer. Mesti orang yang kreatif dalam pemikirannya, ada pemikiran seni dan design, boleh fikir benda tu.
So jadi penjara yang aku cakap tadi, penjara kat Malaysia ni ada penjara kreatif. Dalam penjara tu ada sel yang orang boleh buat makan minum, dah ada macam TV. Oh, hebat, best kan penjara, sebab dia tak ada keluar je lah. Okay, ada penjara yang betul-betul macam sel. Okay, macam mana syurga pula? Syurga ni aku tak pernah sampai. Semua orang tak pernah sampai, kecuali orang yang musyrik, orang yang hebat. Nabi pernah sampai kan. Okay. Tapi digambarkan benda tu tempat yang betul-betul fantastik. Betul-betul kau tak boleh imagine kat dunia ni ada pun. Kalau ada pun, kalau kau boleh ambil, sebab tu aku pakai analogi, benda yang paling indah di dunia tu, itulah macam benda yang kita boleh sampai nak tengok vision syurga tu macam mana. Okay, dalam kes aku ni, kalau nak nampak syurga tu, aku selalu imagine tempat tu macam dalam hutan dengan air terjun yang cantik. Sebab digambarkan, kalau kau nak minta air apa, datang dalam air tu macam sungai, nak petik je kan, dia dari datang. Lepas tu benda tu completely indah, tak boleh dibayangkan macam mana. Tapi dunia ni kau boleh nampak sikit-sikit lah bayangan tu kan. Macam kau pergi tempat atas gunung, tiba-tiba kau nampak satu tasik yang betul harmoni. Okay, and then kau masuk dalam laut, kau pergi dekat Pulau Kapas ke Terengganu, mana kau penyelam, kau nampak completely macam paradise. Paradise tu maksudnya dengan coral fish dia, dengan batu-batu karang yang cantik. So benda tu terlalu indah dan manusia tidak boleh buat. Okay, hanya Allah yang boleh buat. Itu bayangan syurga sebenarnya. Okay, so antara penjara dengan syurga, macam mana kau nak, memang dia gisasiah, dia asing. Tapi macam aku cakap tadi, ruang ni special. Sebab aku ni pakar ruang, aku boleh design ruang. Dan tim aku ajar je macam mana nak design ruang yang boring tu boleh jadi something yang macam syurga. Something yang korang bosan tu boleh jadi best. Bayangkan, best ke best kalau korang ada ruang sempit, walaupun jamban lah bilik air kan, boring kan, tapi kita boleh create dalam bilik air tu menjadi macam bentuk yang best sangat. Jadi korang pun tak adalah nak membuang pun jijik nak masuk kan. Memanglah, sebab dalam Islam kalau nak masuk toilet tu, sila tutup kepala lah, ada sebab lah tu. Percayalah kenapa tutup kepala kan. Ada doa masuk toilet dan keluar toilet. Okey, sama juga kalau korang ada ruang pejabat kat rumah, orang tak tahu idea. Okey, bermakna korang memerlukan designer yang tolong design supaya rumah tu boleh jadi syurga. Contohnya tadi, so bermakna penjara sebenarnya, apa yang aku cuba masukkan sini, penjara tu berpotensi menjadi syurga. Kan tak kira lah korang ada kat mana pun. Okay, walaupun korang ada tempat yang sempit, walaupun korang ada hanya 8 kaki kali 8 kaki ruang, macam ni aku ni lebih kurang 8 kaki lah ni kan, dinding ni ke sini 8 kaki. Okay, 2 kali depa aku ni, satu depa mungkin 4 kaki, 2 kali depa 8 kaki kan. Itu compact living, boleh jadi syurga sebenarnya. Janganlah anggap, alah Dr. Z, rumah saya ni sempit lah, tak payahlah pakai designer. Salah tu, anggapan yang salah. Because designer akan membuat sesuatu yang miracle kepada ruang anda kalau dia tahu apa keperluan anda tu. Okay, sebab tu korang boleh tengok design tu dia nak buat, dia tak jadi. Korang kena ada perundingan ataupun korang cerita masalah, dan kebanyakan mata designer ni akan nampak keperluan tu dan akan menyebab, bila berlaku keperluan tu, dia akan menyebabkan hidup anda tu berubah dan menjadi lebih indah. Bila anda indah, bayangkan anda boleh bermotivasi secara sendiri. Okay, mood anda baik, tidak selalu nak naikkan angin because tempat tengok semak kan, lepas tu tak susun tak terus. So benda tu lah, dalam ruang kita perlu ada penyusunan dan perlu ada input dari segi design. So kebanyakan orang tak faham, dia bila nak buat projek renovation, okay, terus panggil kontraktor buat, tu salah lah. Bermakna dia membazir banyak tu sebab tak ada design input kat situ. Okay, so itu yang aku cuba bayangkan. Okay, so aku nak cerita sikit. Belakang ni adalah painting aku. Tahun ni aku signature kan lah. Okay, painting ni pernah dipamerkan di National Art Gallery. Okay, so 2003 siap, dan aku sign kat situ lah. So sebenarnya painting ni aku cerita, kebetulan tajuk kita penjara, dan shoot kita pun dekat artwork aku ni. Ini kita panggil contemporary art lah. Okay, art aku ni abstract. Jadi apa yang ada kat sini, apa yang korang nampak? Okay, apa yang korang nampak? Okay, size dia tak besar, lebih kurang 3 kaki kali 3 kaki, so 900 kali 900, dan tebal dia lebih kurang 2 inci ataupun 48 mm, lebih kurang lah. Okay, apa yang kau nampak? Okay, ini penting pasal aku buat painting ni pasal masa tu ketika aku balik ke Malaysia, aku nampak ada banyak benda yang tak baik berlaku lah, berlaku di negara Malaysia lah.
Okey, especially pihak-pihak berbajet ni, kebanyakan pihak-pihak tertentu ni suka merobohkan bangunan-bangunan lama. Okey, bangunan-bangunan lama. Kalau korang pergi Europe, kalau korang pergi Jepun pun cukup lah. Okey, ataupun tempat-tempat Indonesia pun ada bangunan-bangunan yang ada significant historical value. Kenapa nak dirobohkan? Okey, dan painting ni menceritakan tentang penjara Pudu. Penjara Pudu yang telah dirobohkan pada ketika itu. Masa tu aku pernah buat research. Aku ni designer, masa tu juga buat research. Sebab aku suka buat research, benda ni penting. So bila kita tak ada prihatin, sebab tak ada nilai kreatif, sebab penjara kita ni berfikir penjara lah, penjara yang negatif. Apa benda pun bangunan lama memang nak roboh. Kecuali bangunan tu betul-betul macam Sultan Abdul Samad, memang aku tak roboh. Tapi ini bangunan penjara Pudu, babe. Penjara Pudu ni tak ada siapa lukis. Aku panjat bangunan ni dulu. Okay, aku pernah masuk dalam penjara Pudu ni sebab aku terlalu teruja dengan binaan dia tu. Dan for information, penjara Pudu ni siap 1895-96 tak salah aku. Dia buat 1891. Okey, dan akhirnya penjara ni ditutup dan dirobohkan kecuali pintu gerbang. Kan bangang tu. Okey, pasal kita ni tak faham value dan bangunan pada ketika itu. For your information, 1895 penjara ni dibuat masa itu untuk banduan 600 orang. Okey, banduan. Memang untuk banduan begitu tak baik, tapi sebenarnya bangunan tu punya sejarah dan design yang cukup value kepada khazanah negara sebenarnya. Okey, dan dia telah ditutup 1996, rasanya dibuka untuk buat galeri sekejap, dia buat museum. Lepas tu tak apa-apa, orang tak tahu nak buat idea, dan pasal tu aku dah buat painting ni. Pasal message aku pada orang ramai pasal itu, aku cakap penjara Pudu ni patut dipertahankan, bukan setakat pintu gerbang. Kalau kau nampak kat sini, ni gambar pintu gerbang dia. Okey, yang ni sebenarnya adalah pelan lantai penjara Pudu tu. Kalau kau tengok, dia bentuk-bentuk X, betul-betul X-wing, very canggih. Sebab ini antara bangunan yang paling canggih dibina di Malaysia pada ketika itu, di Malaya lah pada ketika itu, dan orang tak tahu pun. Dan sekarang dah roboh. Sayang je. Projek ni sekarang kalau kau Google kan, nama dia BBCC, Bukit Bintang City Center ke, tak salah aku. Okay, combination antara beberapa co-developer lah, KWSP, UDA dengan EcoWorld. Aku tak tahu macam mana projek ni ada signifikan banyak sangat. Mungkin ada pada negara memang betul lah. Tapi bagi aku, projek yang asal yang punya value significant, walaupun lah botak chain dulu yang perjalanan pernah masuk ni, tapi sebenarnya dia punya significant value. Kalau kau pergi kat England, ada ke ada roboh bangunan lama? Tak ada. Bangunan lama tu lah menjadikan aset pelancongan, aset pembelajaran ataupun civilization orang ketika itu, betapa majunya ketika itu, dan kita boleh sebenarnya preserve je. Kalau kau nak develop lah keseluruhan penjara tu, tak masalah. Tapi bagi aku, penjara yang punya value yang macam betul-betul bentuk modern X ni, 1896 dah dia bina, very advanced tu pada dekat Malaysia, benda tu ada. Dan kalau korang tak percaya, ada satu penjara lagi dekat The Rock, Alcatraz. Kalau kau pernah cerita The Rock, siapa berlakon tu? Nicolas Cage. Cerita tu best kan. The Rock, penjara The Rock tu, sini bina punya architecture value dia lebih kurang sama dengan Alcatraz. Alcatraz kat sana tu dengan penjara Pudu kat Malaysia ni. Okay, so tajuk painting aku ni apa ni, penjara Pudu dan Paradise dan Utopia. Utopia satu bentuk bandar yang menjadi imaginary yang perfect, yang paling perfect sebenarnya. Okay, thank you for watching. You all boleh tolong share video aku ni supaya benda ni aku boleh share, sebab benda ni aku jarang nak tulis. Benda ni setelah aku sampaikan senang sikit, boleh dokumen through video dalam YouTube ataupun dalam fanpage Ultra Robert ni. Okay, sebabnya adalah pandangan aku dan vision aku untuk menjadi seorang visionary, dan hopefully benda ni akan inspire you all untuk menjadi somebody yang luar biasa. Sebab tu bagi aku, penjara Pudu ni adalah luar biasa. Okay, kalau kau tengok sel tu memang structure dia cantik. Okay, dan bentuk bangunan tu memang 1895 Malaysia dah ada bangunan macam kira hebat lah. Sebab sebelum ni kan bangunan kita ni penuh dengan macam bunga-bunga, karawang tu kan, itu budaya barat. Tapi budaya barat masuk ni dia very precise, sebab penjara tu dia tahu kena buat. Sebab tu sini bina dia cukup value, mempunyai value yang tinggi. Okay, sebab tu aku cakap penting lah. Alright. Dan the best part, bila walaupun penjara tu dah lama, sebab tu sini bina ni penting, walaupun
bangunan tu boleh hidup 100-200 tahun. Tapi Malaysia ni bangunan ni usia dia 101 sebelum dirobohkan. 101 tahun. Tinggi value tu, tapi sebab tak tahulah ke mana ketamakan sosioekonomi kita berlaku, dia roboh. Padahal banyak lagi tempat yang boleh develop, yang boleh dimajukan. Okay, boleh buat ekosistem maju. Kita ni pun luar negara yang buat ni. Okay, mana value Malaysia nya? Okay, so kalau memang penjara tu rubah, tapi sebenarnya projek ni boleh remodel. You boleh buat dia hotel, you boleh buat macam galleries tanpa merobohkan bangunan itu. Yang you boleh create. Itu kita panggil proses remodeling, ataupun kita inject dengan new innovation kepada benda-benda yang lama. Okay, tanpa merosakkan persekitaran ataupun interference kepada socio-ekonomik, dan boleh bertambahkan nilai value added. Itu lagi orang respect. Kenapa semua bangunan lama kat Malaysia ni asyik roboh? Buat MRT roboh. Padahal kat Jalan Sultan tu punyalah banyak bangunan yang lama-lama tu. Sebab kita tak ada satu sistem untuk mempertahankan projek ataupun rumah kedai yang lama ataupun bangunan yang lama. Yang ada cuma bangunan-bangunan penting saja. Tapi walhal karakter itulah yang membinakan seluruh township. Seluruh township kawasan perbandaran itu. Contohnya Melaka kan. Aku tanya kau, kat Jonker Street tu siapa yang maintain bangunan-bangunan lama dekat Jonker Street tu? Tak. Adalah individu, dan kebanyakan owner dekat kawasan Jonker Street tu dah banyak jual kepada Singaporean. Yang hanya ada bangunan-bangunan yang kerajaan kontrol saja. Dia tak jadi kalau kau nak buat satu conservation ataupun historical town kat situ. Ini bahasa tinggi sikit lah. Okay. Tapi aku nak ceritakan, itu mungkin topik lain aku bercerita lah. Tapi aku nak cerita tu pasal, bagi aku penjara tu paradise. So bila aku createkan penjara tu paradise, jadilah macam ni gambar ikan tadi kan. So bermakna aku imagine, aku terpaksa bawa simulation, aku pergi ke pulau di Terengganu, Pulau Kapas ke Pulau Redang, dan kau swim. Sebab aku rasa penjara ni ada syurga. Kenapa? Sebab bila aku pergi ke penjara yang asal tu, memanglah kosong, tapi pagar yang tinggi 4.5 meter ni, pintu gerbang yang sekeliling penjara ni, kita adalah itu tangga kita naik kan. Kita tengok dalam tu, wow. Sebab kat luar tu kan ada yang Jalan Pudu dengan Bukit Aman, area dekat situ kan. Jadi Bukit Aman ke, yang ada PDRM tu, memanglah sibuk dengan traffic jam kan. Tapi bila aku masuk kepala aku ke dalam dinding penjara tu, rasanya sunyi sepi, dan terasa bunyi kicauan burung tu ada walaupun tengah bandar, dan aku tak dengar dinding sebelah sini. Sebab dinding pembahagi tu menyebabkan aku dah filter dunia yang sibuk banget ni. Bila masuk penjara tu nampaknya peaceful. Sebab tu idea aku penjara ni sebenarnya adalah syurga. Macam mana kita gambarkan syurga ni? Terpaksalah kita buat simulation, pergi ke pulau, buat snorkeling ke scuba diving kan. Dan aku dapat 5 elemen. Dalam cerita ni aku bercerita sikit lah. Ni painting, sebab painting ni abstrak, aku jarang cerita lah. So apa yang aku dapat, bila korang pergi dekat, yalah menyilang kan, kita ni negara tropikal. Pulau-pulau tropikal kita lah antara pulau yang terhebat. Jadi kita akan nampak batu karang, coral, ikan yang berwarna-warni. Okey, dan kita akan nampaklah beberapa proses seperti batu karang kita panggil mutation. Okey, so kadang-kadang batu tu boleh bertukar menjadi hidupan lain. Okey, itu satu. Kemudian kita ada camouflage, kita nampak sotong yang transparent tu boleh bertukar color biru dan kuning, memang cantik. Okey, dan ketiga kita akan dapat glittering, benda tu bercahaya. Okey, glow in the dark. Okey, yang keempat kita akan dapat texture, bermakna permukaan tu yang cukup indah. Kita pegang batu-batu karang kita rasa. Dan kelima adalah colorful. So kalau 5 bahagian ni digunakan balik dalam penjara tu, mesti kita akan dapat kembalikan nostalgia ataupun kegemilangan penjara. Pada same time juga korang akan dapat dekatkan diri kau dengan syurga. Tak kira lah kalau projek tu korang ambil satu tu buat hotel ke, yang colourful tu nak buat hotel. So hotel tu mestilah gunakan idea colourful. Dan yang kedua pula, restoran yang boleh buat macam mutation, bermakna ada pokok-pokok yang boleh tukar-tukar kayu kan. Dan kau boleh buat juga shopping mall yang menggunakan prinsip yang 5 tadi tu. Ini contoh je kan. So sebenarnya penjara adalah syurga, dan syurga juga adalah penjara. Itu best tu kan. Okay. So aku tak nak banyak sebab ini analogi saja, tapi kuasanya adalah pada you all. You all boleh decide. Contohnya pejabat you all tu nak jadi penjara ke nak jadi syurga. Sama juga rumah.
You all boleh decide bilik anak you tu, you nak jadikan dia syurga atau neraka. Sama juga tempat ruang tamu depan tu, living. Kalau kau decide mindset korang dah berubah, aku nak jadikan syurga, cepat-cepatlah ubah mindset tu kan. Bermakna kau kena gambarkan rupa bentuk design yang cantik supaya korang boleh imagine dulu sebelum kau buat renovation. Sama juga pejabat korang tu, kalau kau rasa dah kena kerja silat-silat 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan di rumah tu, nak ke pejabat dalam rumah korang tu cacah berbah. Kan, kalau cacah berbah pening lah kan. Kau nak buat kerja pun tak ada mood. Kau kena redesign balik office tu. Kau kena setkan balik. Sebab sebelum slide ni, sebelum aku cerita macam mana kau nak set up office yang cantik dalam rumah, ataupun pejabat rumah, kalau korang besok dah okey, dah boleh keluar, dah habis PKP, kau boleh masuk pejabat korang, bolehlah design balik. Tapi maksud aku, benda ni, arts dan design ni perlu ada expert yang advice. Janganlah, aku nasihatkan korang, janganlah terus buat renovate cincai terus, sebab itu duit korang. Duit tu korang boleh gunakan dengan sebaiknya, sebab korang kena hire designer yang betul-betul. Kalau dalam tim ni, korang boleh tanyalah tim Ultranovate, kita boleh bantu you all. Okay, dalam posting Ultranovate baru ni pun kita ada buat satu package yang interesting untuk you all masuk. Okay, dan ini first time yang kita war-warkan secara online. Sebab sistem dalam Ultranovate tu memang kita dah buat 2 tahun dah platform tu, tapi kita jarang gunakan sebab sebelum ni kita offline. Tapi bila keadaan ni berlaku, inilah peluang terbaik you all masuk dalam sistem tu, dan tim akan design selama 7 hari bekerja untuk dapatkan image apa yang kau nak. So tema tu korang tentukan. So nanti dalam sistem tu akan tanya apa yang perlu ada. Okay, so dalam sistem tu ada nama dia spacezine.com lah. Okay, so balik pada topik aku tadi adalah syurga dan penjara. Okay, so bagi aku, korang boleh transformkan penjara. Kereta pun penjara, sebab korang duduk dalam kereta yang tak boleh geraknya. So kalau korang selesa dengan cushion yang dah rosak tu, selesa lah, je penjara. Tapi kalau korang rasa kereta korang tu syurga, bermakna korang upgrade lah cushion kereta tu, ataupun warna kereta tu. Kereta especially kereta lama ni kan, 2-3 tahun, sebab dia ada value kat situ. Tak semestinya kau kena tukar kereta baru. Kalau boleh memang tukar baru. Tapi kalau kereta lama, kalau kau ada Mini Cooper lama, kenapa kau tukar? Maintain lah kereta tu, sebab dia ada value. Sebab tu kalau kau tengok barang-barang antik yang certain value, dia tinggal nilai walaupun harga dia murah. Aku pun ada satu motor lama C65. Aku dah repaint balik, dah banyak orang tanya. Masa beli tu murah je, 5,000 kan. Tapi ada orang offer nak beli motor lama tu C65, tahun 65 pula tu, Honda. Dia orang offer aku 10,000. So aku masa tu tak boleh nak jual lagi, simpan. So sayang kan. Tapi kalau ada orang tanya, aku jual lah. Kan sebab zaman susah kan. Okay, so itu dah cerita aku tentang penjara atau syurga. So you all boleh decide penjara yang you duduk sekarang itu adalah syurga. Okay, semua kuasa dan pendapat ataupun momentum nak ubah tu adalah di tangan you all. Alright, so terima kasih yang siapa dah melihat aku, untuk aku terima kasih banyak. Thank you for watching. Please share as many as possible supaya aku boleh share lagi banyak information dan tolong kita orang untuk dapatkan lagi benda-benda yang kita boleh bagi input pada you all. You all pun boleh tanya kita orang. Okay, so stay tune. Be Ultra, jadilah luar biasa. So assalamualaikum, dan aku doakan you all selamat, jauhkan daripada benda yang tak baik asyik keluar. Okay, dan tolong jarakkan diri anda. Okay, keluar bila perlu saja. Alright, insyaAllah kita akan keluar daripada kemelut COVID-19 ini dengan segera. Kita hanya berdoa. Aku berdoakan korang supaya korang sihat, sejahtera, bisnes korang akan maju lepas ni. Jangan sedih-sedih, sebab kita tak boleh sedih. Kita kena assume kita ni dalam syurga, barulah kita ni selesa. Kalau korang rasa korang dalam neraka, penjara ni neraka, memang neraka lah dia kan. Tapi sebenarnya korang patut bersyukur, ada orang lagi teruk kat luar sana tu. Ada orang tak dapat makan pun, yang kadang-kadang yang kena banyak infak ni kan, kadang dah kena kurungan, memang tak boleh cari makan kan. Okay, so jadikan itibar dan time-time macam ni lah, InsyaAllah be positif. Assalamualaikum. Be Ultra.